Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30, 12 Jun bersama saya, Kamrin Mahape. Tajuk utama tengah hari ini. PKR gesa penyebaran video yang sedang tular dihenti serta-merta. Juga Zari Sofia mengaku tidak bersalah, kurung beruang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Parti Keadilan Rakyat PKR menggesa penyebaran video yang sedang ditularkan dan diperkatakan ketika ini dihentikan serta-merta. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dalam satu kenyataan berkata gaya dan cara berpolitik seumpama itu tidak membawa sebarang keuntungan kepada masyarakat dan negara. PKR juga kata beliau tegas dan konsisten menolak sebarang bentuk permainan politik kotor, terutamanya apabila kerajaan baharu Pakatan Harapan telah dipilih oleh rakyat atas semangat agenda reformasi untuk membantu rakyat dan membangunkan negara. Kenyataan itu dipercayai merujuk kepada penularan sebuah video intim yang didakwa mirip seorang menteri dan pemimpin kanan parti itu sejak kemarin. Penyanyi Zari Sofia didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas dua pertuduhan menyimpan anak beruang matahari pagi tadi. Zari Sofia atau nama sebenarnya Zari Sofia Muhammad Yassin, 27 tahun, mengaku tidak bersalah selepas dua pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Manira Muhammad Nor. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didapati menyalahi undang-undang menyimpan seekor beruang matahari tidak matang, iaitu hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya di bawah jadual kedua Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 tanpa permit khas. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 69-1 Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 69-1 Akta sama. Sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM200,000 atau dipenjarakan maksimum 10 tahun atau kedua-dua jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, penyanyi itu didakwa telah menyalahi undang-undang sama dengan mengurung beruang sama di dalam premis yang tidak sesuai atau kondusif bagi keselesaan atau kesihatan hidupan liar tersebut. Kedua-dua kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah unit kondominium di Desa Pandan pada 8 malam 6 Jun lalu. Hakim Manira kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin bagi kedua-dua pertuduhan berserta syarat tambahan. Syarat-syarat itu ialah tertuduh perlu melapor diri di Balai Polis Berdekatan sekali sebulan, tidak mengganggu saksi penakwaan dan pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. 19 Julai ini ditetap untuk sebutan semula kes. Sebanyak 229 kematian akibat kemalangan jalan raya direkodkan dalam tempoh 14 hari Ops Selamat 15 sempena perayaan Aidilfitri sejak dilancarkan pada 29 Mei lalu. Ini selepas 8 lagi kematian direkodkan semalam. Ketua Komunikasi Korporat Polis Diraja Malaysia, Urusetia Ketua Polis Negara Datuk Asmawati Ahmad berkata, Selangor masih merekodkan jumlah keseluruhan kematian tertinggi dengan 37 kes. Ini diikuti Johor 33 kes dan Perak 23 kes. Jumlah kemalangan dicatatkan sehingga semalam ialah 22,852 dengan pertambahan 1,587 kes. Dalam pada itu, Selangor merupakan penyumbang terbesar angka kemalangan dengan 5,946 kes. Diikuti Johor dengan 3,550 kes dan Kuala Lumpur 2,629 kes. Sejumlah 319,576 saman dikeluarkan sepanjang tempoh Ops Selamat 15 dengan kontingen Bukit Aman mencatatkan pengeluaran saman tertinggi iaitu 64,182 notis. Manakala 730 kes pecah rumah dan premis dilaporkan di seluruh negara. Kerajaan sedia mengkaji semula pembekuan pengambilan pekerja asing bagi 7 sektor menerusi penubuhan sebuah jawatan kuasa khas. Menteri Sumber Manusia M. Kulasigaran berkata satu daripada sektor berkenaan telah dilonggarkan bagi memenuhi keperluan industri terhadap pekerja asing. Kerajaan telah menyediakan form, apa nak kata? Form telah FORMED telah bertubuhkan satu jawatan kuasa yang diketuai oleh Ketua
Setiausaha Negara, termasuk dengan Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia dan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri untuk menengok dan membuat kajian dan memberi pandangan kepada Kabinet. Beliau ditemui selepas sesi town hall bersama Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia di Ibu Negara semalam. Laluan masuk ke kawasan perkampungan orang asli suku kaum Batik di Kampung Kuala Koh, Pos Lebir Gua Musang ditutup kepada orang ramai sejak 8 pagi tadi. Pasukan Gerakan Am PGA menjaga laluan masuk utama ke penempatan masyarakat asli itu di Felda Aring 10. Selain Badan Bukan Kerajaan NGO dan pihak agensi kerajaan negeri, pengamal media turut dilarang memasuki kawasan berkenaan. Trak yang membawa pasukan PGA juga dilihat bergerak masuk bagi melakukan operasi pencarian mayat orang asli yang dikuburkan secara adat di kawasan itu. Berdasarkan maklumat awal, 8 mayat dipercayai ditanam di radius 3 km dari kemah yang didirikan oleh penduduk orang asli suku kaum Batik. 4 lagi mayat pula dikebumikan di hulu Sungai Lebir. Kesemua mayat berkenaan akan digali semula untuk dibedah siasat bagi mencari punca kematian mereka yang dikatakan meninggal secara mengejut sejak 2 Mei lalu hingga 7 Jun lalu. Badan Bukan Kerajaan NGO Sahabat Jariah Malaysia SJM mendakwa kesan kumulatif aktiviti perlombongan dan peradangan di hutan Kelantan sejak sedekad lalu menjadi punca kematian orang asli di Kampung Kuala Koh, Gua Musang, Kelantan. Aktiviti berkenaan didakwa telah mencemarkan sungai di kawasan berkenaan yang menjadi sumber air penduduk setempat. Presiden Sahabat Jariah Johan Khalid berkata sebagai NGO yang kerap ke kawasan berkenaan bagi kerja-kerja amal, lokasi projek perlombongan yang bermula sejak 4 tahun lalu terletak berdekatan dengan kampung berkenaan. Lokasi itu juga sebelum ini dipercayai menjadi lokasi tanda air bagi penduduk setempat. Disebabkan lokasinya di kawasan tinggi, sisa perlombongan mengalir ke sungai berdekatan. Bahan kimia yang digunakan dalam kerja-kerja meletupkan kawasan bagi tujuan perlombongan itu didakwa meresap ke dalam air. Pada tahun 2016 apabila lombong itu mula beroperasi dan bila dia dah ratakan tanah dia akan mengganggu, dia sudah mengganggu punca air itu dan merosakkan punca air di situ. Tambahan pula bila orang kampung pergi siasat punca air mereka, dia orang dapati pekerja-pekerja lombong membancuh bahan letupan berhampiran dengan sumber air mereka. Dan yang disyaki bahan-bahan kimia daripada untuk dibancuh bahan bancuhan letupan itu mencemari air yang dia orang gunakan. Air itu mengalir ke kawasan perkampungan mereka. Katanya kandungan bahan kimia yang tinggi dalam air sungai bertindak balas dengan cepat kepada masyarakat orang asli yang mempunyai sistem imun yang rendah. NGO berkenaan akan bekerjasama dengan beberapa institusi pengajian tinggi bagi mengkaji tahap kandungan bahan kimia di beberapa sungai dipercayai telah terjejas seperti Sungai Pertang dan Sungai Lebir. Sahabat Jariah turut mencadangkan bekalan elektrik disambungkan ke kawasan berkenaan bagi membantu penduduk setempat mendapatkan bekalan air bersih. Bila bekalan elektrik ni ada, banyak perkara yang kita boleh buat, banyak perkara yang kita boleh bantu orang Kuala Koh ni. Sistem air, sistem penapisan air, sistem untuk dapatkan sumber air dari dalam tanah untuk bekalan air ni, untuk pam dia atau sebagainya. Dan bagi mendapatkan perkembangan terkini mengenai gerakan menjejak kubur penduduk yang orang asli suku Batik di Kampung Kuala Koh, kita bersama wartawan Wan Izul Islam, Wan Zulkifli di Gua Musang, Kelantan. Wan Izul, apakah perkembangan baru mengenai misi pencarian itu yang boleh anda kongsikan? Baiklah, dan untuk memberi keterangan sedikit tentang gaya hidup dan keadaan penduduk di kampung orang asli Kuala Koh di sini, bersama kami ialah Prof Madjah, Dr. Abdul Ghaffar Don, seorang penyelidik orang asli di Kuala Koh. Terima kasih Prof. Okey, seterusnya tentang isu kepercayaan mereka orang asli di sini yang tidak minat dengan perubatan moden. Hasil tinjauan kami semalam didapati memang orang asli di sini walaupun sudah kena macam ini,
penyakit macam ini pun masih berubat cara dia ubat tradisi di hutan. Boleh memberi sikit komen pada itu? Terima kasih Izu. Sebenarnya komuniti asli batik mereka adalah sebahagian daripada kaum Negrito dan mereka ini adalah kumpulan minoriti di kalangan orang asli. Dan kepercayaan ini adalah merupakan satu kepercayaan yang sebenarnya telah diwarisi turun-temurun lah. Kita kata warisi daripada tradisi nenek moyang, ancestral tradition. Dan kepercayaan ini telah mengakar begitu lama, bukan sahaja di kalangan komuniti kaum batik, tapi kaum-kaum lain, Temia dan sebagainya masih lagi sebenarnya mempercayai tentang perubatan tradisional mereka. Dan mereka agak sukar untuk menerima perubatan-perubatan moden sekarang ni. Sebab itu bila berlaku kes seperti ini kita tidak heran, mereka masih lagi dan ingin menggunakan perubatan tradisional mereka yang mereka percaya perubatan ini dapat memulihkan mereka, membantu mereka untuk pulih pada keadaan sedia kala. Kerana pernah ada berlaku kes kebetulan ada kes di hospital, mereka menghantar anak mereka di hospital dan anak mereka meninggal dan mereka anggap itu adalah bukan satu tulah. Dan sebab itu mereka tak nak pergi ke hospital dan mengambil perubatan moden lah sebagai alternatif. Terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk makluman, setakat ini seramai 50 penduduk kaum batik dari kampung Kuala Koh masih menerima rawatan di 3 hospital di negeri Kelantan. Ia termasuk 37 orang di Hospital Gua Musang, 9 orang di Hospital Kuala Krai dan 4 lagi menerima rawatan di ICU Hospital Raja Perempuan Zainab II di Kota Baru. Sekian saja perkongsian saya, Wan Izul Islam bersama juru kamera saya Amutan dari Gua Musang, Kelantan. Kembali ke studio Sri Pentas. Terima kasih. Terima kasih Wan Izul. 2 peniaga mendakwa masing-masing kerugian RM100 akibat kegiatan wang palsu. Kejadian berlaku di sekitar Kijal dan Kemasik di Kemaman, Terengganu dipercayai dilakukan oleh seorang wanita usia 20-an dan pasangannya usia 50-an. Salah seorang mangsa, Nur Haslida Muhammad, 36 tahun, seorang peniaga kerupuk leko di Kampung Meraga Beris, Kijal berkata, wanita terbabit datang ke kedainya pada sekitar jam 5 petang untuk membeli kerupuk keping bernilai RM15. Katanya disebabkan sibuk melayan pelanggan, dia tidak sempat untuk memeriksa wang yang diberikan oleh wanita terbabit. Dia bagi dalam keadaan berlipat, saya pun dok perasan dok perasan duit tu palsu. Saya pun pulang baki dia dalam RM85 tu seperti biasa lah. Bagi je, dia pun naik kereta kejap terus pergi. Lepas tu yang jadi perasan duit ni palsu sebab ada nama budak tu Iskandar ni, dia ni mari sini dia khabar dia kena duit palsu. Dia suruh saya tengok lah duit ni palsu ke tak. Saya pun pergi buka laci, tengok dah laci tu ambil kena palsu juga. Seorang lagi mangsa, peniaga ayam goreng di Kampung Kemasik, Muhammad Iskandar alias 25 tahun berkata, dia cuba mengejar kereta yang dinaiki oleh pasangan terbabit setelah menyedari duit yang diterima dari suspek wanita terbabit adalah palsu. Waktu saya cuba kejar, jumpa dekat kedai kerupuk Meraga Beris. Lepas tu saya laju, terlajak tu kena balik, dia dah nak pergi. Tak sempat tahan. Lepas tu saya cuba kejar memang tak dapat . Timbalan Ketua Polis Daerah Kemaman Deputi Superintendent Muhammad Haki Hasbullah ketika dihubungi mengesahkan pihaknya telah menerima laporan berkenaan kejadian itu. Katanya siasatan mendapati kedua-dua suspek terbabit menyasarkan kedai yang berada di kawasan kampung. Siasatan turut mendapati kereta yang dinaiki oleh suspek menggunakan nombor pendaftaran palsu. Kes disiasat di bawah Seksyen 489 Kanun Keseksaan kerana menggunakan wang palsu. Risiko hutang isi rumah Malaysia dilihat berkurangan namun bank kekal berdepan beberapa ketidaktentuan berikutan pendedahan terhadap isi rumah berpendapatan rendah dan pinjaman peribadi. Menurut agensi penarafan antarabangsa Fitch Ratings, sektor isi rumah mewakili 58% daripada pinjaman kasar bank dengan 37% daripadanya membabitkan peminjam berpendapatan rendah sehingga RM5,000 sebulan.
Fitch dalam laporan bertajuk Bank Malaysia Hutang Isi Rumah turut berkata peminjam seperti itu lazimnya mempunyai aset penampan yang terhad untuk mengekang risiko kegagalan. Jelasnya lagi kira-kira 28% keseluruhan pinjaman bank mempunyai nisbah pinjaman kepada nilai LTV lebih 80%. Fitch Ratings berkata pendapatan isi rumah kekal penting untuk menyokong kapasiti perkhidmatan hutang mereka dan aktiviti ekonomi yang lebih meluas. Prospek Bursa Malaysia dijangka kekal stabil di sebalik pelbagai tekanan perang dagang Amerika Syarikat China yang semakin meruncing. Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Malaysia, Datuk Muhammad Umar Swift berkata keyakinan ini bersandar kepada asas Malaysia yang kokoh yang mampu mengekang sebarang ketidaktentuan luaran. Of course, we have external headwinds regarding the trade tensions between US and China. But if you look at it, depending on Malaysia is actually well placed to benefit from that in the medium term. But of course, it provides a degree of uncertainty. Investors do not like uncertainty, but domestically, we're robust, sound institutions. Terdahulu, Datuk Muhammad Umar melancarkan Bursa Anywhere, aplikasi perkhidmatan elektronik depository mudah alih pertama di rantau Asia Tenggara. Beliau juga percaya lebih banyak tawaran awam permulaan IPO akan dilaksanakan tahun ini berbanding tahun sebelumnya. Pada 2018, Bursa Malaysia menyaksikan 22 IPO bernilai RM633.12 juta. Angka itu jauh lebih tinggi berbanding 14 penyenaraian pada tahun 2017 yang meraih RM7.38 bilion. Bagi tahun ini pula, sehingga kini 8 penyenaraian termasuk 5 penyenaraian pasaran LIP, 2 di pasaran ACE dan 1 di pasaran utama. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Mengambil keputusan untuk menangguhkan pusingan kedua perbahasan rang undang-undang ekstradisi yang membolehkan seseorang dihantar ke China untuk menjalani perbicaraan. Ia selepas ribuan penunjuk perasaan membanjiri pusat bandar itu dan menyekat laluan utama sekaligus mencetuskan pertempuran dengan polis dan mengakibatkan aktiviti di pusat kewangan Asia itu terbantut. Pihak berkuasa sudah menjangkakan keadaan huru-hara berterusan selepas satu petisyen dalam talian menggesa penunjuk perasaan untuk mengepung bangunan parlimen sehingga penggubal undang-undang selesai mengadakan pusingan kedua perbahasan hari ini. Hampir 2,000 kedai runcit pula mengumumkan rancangan mengadakan mogok. Presiden Majlis Perundangan dalam satu kenyataan berkata perbahasan itu ditangguhkan ke tarikh lain yang belum diputuskan. Seorang banduan dalam penjara keselamatan tinggi di barat laut Perancis menjadikan dua kaki tangan penjara sebagai tebusan mencetuskan situasi tegang lebih 5 jam. Menurut pihak berkuasa, banduan terbabit menggunakan senjata buatan sendiri namun tidak menjelaskan butirannya. Situasi itu mendorong unit taktikal polis dan sebuah helikopter keselamatan dikejarkan ke lokasi. Selepas bangunan itu dikepung pihak berkuasa, kedua-dua kaki tangan dibebaskan dengan selamat sebelum banduan terbabit menyerah diri kepada polis. Sumber kerajaan memberitahu suspek dijatuhi hukuman bersabit kesalahan rompak, rogol dan bunuh. Dia dipercayai mempunyai sejarah berkaitan masalah kesihatan mental. Seorang wartawan penyiasat Rusia dibebaskan selepas tuduhan kes dadah terhadapnya digugurkan. Ivan Golunov, wartawan laman media bebas Meduza yang keluar dari bangunan polis di Moskow menitiskan air mata sambil mengucapkan terima kasih kepada penyokongnya. Golunov, 36 tahun, berharap kesnya akan mengubah amalan polis dan perkara yang sama tidak akan berulang. Sebelum ini, peguamnya mendakwa polis telah sengaja meletakkan dadah di unit pangsa purinya bagi tujuan memerangkap dan mendakwa Golunov. Penahanannya pada Khamis lalu mencetuskan kemarahan dalam kalangan orang ramai dan organisasi media di Rusia dan di luar negara. Golunov terkenal kerana mendedahkan rasuah dalam kalangan pegawai kerajaan di Moskow dan membongkar usaha mengambil alih industri pengemudian di negara itu oleh sebuah kumpulan yang berkaitan dengan kerajaan.
Wartawan itu berikrar untuk meneruskan laporan penyiasatannya untuk Meduza yang berpusat di Latvia. Pemimpin penunjuk perasaan di Sudan bersetuju untuk mengakhiri kempen penentangan sivil terhadap tentera. Susulan itu mereka bersedia untuk kembali ke meja rundingan dengan Majlis Peralihan Tentera TMC dalam tempoh terdekat. Kempen penentangan sivil dilancarkan hampir seminggu selepas serangan ke atas penunjuk perasaan yang enggan berganjak dari ibu pejabat tentera di Bandaraya Khartoum. Ia bertujuan memberi tekanan ke atas tentera untuk mengembalikan kuasa kepada orang awam. Ketika kempen berkenaan dilaksanakan, kedai dan perniagaan ditutup serta penduduk tidak keluar bekerja. They agreed to uphold what they have agreed upon before the suspension of the negotiations regarding the structures, powers, responsibilities of the transitional government. Talks will resume soon in good faith to iron out outstanding points, including the Sovereign Council and other relevant matters. Berikutan pengumuman itu, pemimpin penunjuk perasaan menggesa penduduk untuk kembali menyambung kerja. Sudan ditadbir oleh Majlis Peralihan Tentera sejak Presiden Omar al-Bashir digulingkan pada 11 April lalu. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Berita sukan. Menteri Belia dan Sukan Syed Abdul Rahman meminta untuk memberi ruang kepada jago badminton negara Datuk Lee Chong Wei dan menghentikan spekulasi mengenai perasaan bekas pemain badminton nombor 1 dunia itu. Jelas Sadiq, semua pihak perlu menghormati apa jua keputusan yang diambil Datuk Lee Chong Wei kerana beliau lebih mengetahui tahap kesihatan dan kemampuan dirinya sendiri. Saya sudah pun berjumpa dengan beliau tempoh terdekat, tetapi kita tunggu dahulu. Walau apa pun yang terjadi, kementerian, saya, Yang Berhormat Perdana Menteri akan memberikan sokongan yang padu kepada Yang Berhormat Datuk Lee Chong Wei. Kita jangan sesekali lupa sumbangan beliau kepada negara tercinta. Sadiq enggan memberi komen lanjut mengenai butiran terperinci perbincangan mereka, namun mahu semua pihak memberi ruang. Khabar angin mula bertiup kencang baru-baru ini yang mengatakan pemain berusia 37 tahun itu akan mengumumkan persaraan minggu depan. Datuk Lee Chong Wei juga dikatakan sudah sebulan tidak menjalani latihan sejak mengambil cuti pada hujung April lalu bagi menjalani pemeriksaan susulan di Taiwan bagi mencegah kanser hidung. Beliau dikabarkan akan membuat pengumuman berhubung kariernya selepas mengadakan pertemuan dengan Persatuan Badminton Malaysia dan barisan jurulatih minggu depan. Malaysia merakam satu lagi kemenangan besar ke atas Timor Leste dalam aksi kedua kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 menerusi jaringan 5-1. Melengkapkan pusingan pertama dengan keputusan agregat 12-2 semalam mengesahkan kemaraan Harimau Melaya ke peringkat kedua yang bakal disambung September nanti. Skuad negara turun dalam aksi timbal balik di Stadium Nasional Bukit Jalil membawa status pasukan pelawat apabila Timor Leste mengekalkan venue sama sebagai gelanggang tuan rumah menggantikan Stadium di Dili yang tidak menepati piawaian perlawanan antarabangsa. Seperti aksi pertama ketika merakam kemenangan 7-1 dalam aksi pertama, pasukan kebangsaan terus garang mengancam lawan sebaik sepak mula. Seawal minit ke-11 gawang Timor Leste bocor dengan gerakan Muhammad Akhyar Rashid disudahkan Muhammad Syahril Fikri untuk gol pembukaan. Penyokong Harimau Melaya terus ceria 6 minit berselang apabila sepakan penjuru diambil Muhammad Syazwan Andi Ishak ditanduk masuk Syahril bagi menggandakan kedudukan. Pengandil Jepun Yusuke Araki kemudian menghadiahkan penalti kepada Timor Leste selepas pemainnya dijatuhkan penjaga gol Muhammad Ifwat Akmal Cik Kasim. Namun kesilapan itu berjaya ditebus dengan menyelamatkan sepakan diambil Joao da Silva Freitas pada minit ke-30. Malaysia menutup babak pertama dengan kedudukan selesa 3-0 apabila lorongan Syazwan disudahkan dengan rembakan kencang Muhammadu Sumare. Selepas rehat, giliran Akhyar mencatat nama selaku penjaring gol keempat hasil permainan 1-2 bersama Nur Syahrul Idlan Talaha. Skuad negara meraih penalti pada minit ke-58 selepas Akhyar dijatuhkan. Namun sepakan Syahril dinafikan penjaga gol lawan untuk menidakkannya melakar hat-trick. Kekecewaannya berjaya ditebus 8 minit berselang dengan meledak gol kelima negara sekaligus memastikan hat-trick tercapai.
kekebalan benteng Harimau Melaya roboh jua minit ke-71 apabila serangan balas lawan disudahkan dengan jaringan oleh Rofino Walter Gama untuk gol sagu hati. Keputusan penuh berakhir dengan kemenangan 5-1 mengesahkan kemerahan skuad bimbingan Tan Cheng Ho ke peringkat kedua kelayakan menerusi agregat 12-2. Skuad hoki wanita negara melengkapkan perlawanan terakhir peringkat kumpulan saingan pusingan akhir siri FIH apabila mengejutkan Republik Czech 3-1 sekaligus muncul sebagai naib juara kumpulan A di belakang juara Ireland dan akan bertemu Perancis dalam aksi play-off esok. Wan Nurfaiza Sayuti terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-28. Czech mengikat semula aksi pada minit ke-47 hasil percubaan pukulan sudut penalti Adela Lehokovoka. Bagaimanapun penyerang berpengalaman Fazila Sylvester Silen hanya memerlukan tempoh beberapa saat untuk kembali meletakkan Malaysia di depan. Dan Fatin Syafiqah Muhammad Syukri melengkapkan kemenangan penuh bergaya itu pada minit ke-54. Malaysia akan bertemu Korea Selatan pada aksi separuh akhir sekiranya berjaya menewaskan Perancis esok. Korea Selatan layak ke pusingan 4 terbaik itu secara automatik sebagai juara kumpulan B. Buletin 1.30 berhenti di sini, mengakhirinya saksikan cara pembuatan jus tembikai di Karachi, Pakistan yang cukup menggiurkan. Dengan itu, salam hormat dan Assalamualaikum.